Nur Jazlan akur arahan Ahmad Zahid sedia henti serang PH. Puan Zakarshi dakwa kepercayaan kunci gabungan perpaduan mampu menang pada PRU 16. Akmal Saleh tetap pendirian, minta pihak lain tidak usik UMNO. Kerajaan peruntuk 40 bilion bagi projek infrastruktur awam di Sabah. Bekas pembantu Perdana Menteri akan didakwa atas tuduhan miliki senjata api. Perkasa Rayu TMJ pertimbang semula cadangan cuti hujung minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Susulan laporan Netstab pagi tadi, Nur Jazlan yang juga ahli MKT UMNO akur dan menyatakan kesediaannya untuk menghentikan serangan terhadap PH. Laporan Malaysia kini menyatakan ia selepas Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang memberi arahan untuk berhenti mengusik rakan parti demi perpaduan antara parti-parti kerajaan. Beliau ketika dihubungi berkata, sebagai ahli setia kepada UMNO, beliau akur dengan arahan Presiden. Terdahulu susulan kemenangan berturut-turut dalam dua pilihan raya kecil PRK, Nur Jazlan menggesa PH memohon maaf kerana berdekat-dekat memberi gambaran buruk kepada partinya. Katanya, keputusan PRK Mahkota di Johor akhir bulan lalu menunjukkan tiada parti tunggal dalam gabungan kerajaan boleh mendakwa menjadi tunjang utama dalam pakatan berkenaan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puan Zakarshi menjelaskan kepercayaan adalah kunci utama sama ada gabungan kerajaan perpaduan mampu menang besar pada PRU 16 atau hanya bertahan sepenggal. Katanya di laman Facebook, kepercayaan antara parti dalam gabungan perpaduan melibatkan pembahagian kerusi, persefahaman jentera dan manifesto. Katanya, jika momentum PRK Mahkota kekal dan terus diperbaiki, tidak mustahil kerajaan perpaduan akan menang besar. Semalam, Liu Chintong yang juga Timbalan Setiausaha Agung DAP berkata, usaha mesti dibuat untuk meyakinkan ahli DAP, penyokong dan rakyat Malaysia adalah pembina negara. Katanya, PRU 16 juga ujian kemampuan gabungan perpaduan membina gabungan politik baru di Malaysia demi menjadikan negara ini lebih kukuh dan stabil. Puan yang juga adun rengit berkata, menteri dan kerajaan mesti membuktikan kepada rakyat mereka memberikan perkhidmatan berprestasi tinggi. Kalau takut kena usik, jangan sesekali usik kami dulu. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh tetap tegas dengan pendiriannya sebelum ini yang dilihat sesetengah pihak sebagai kontroversi. Walaupun tidak menyebut teguran presidennya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan tidak mahu memanjangkan ketegangan dengan pemimpin parti-parti kerajaan, namun Akmal tetap tegas dengan pendiriannya. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di laman Facebook. Terdahulu Ahmad Zahid dalam satu kenyataan memaklumkan PH tidak perlu membuat sebarang permohonan maaf kepada UMNO manakala pemimpin UMNO pula diminta untuk menghentikan serangan. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri bagaimanapun berkata, kenyataan Ketua Pemuda UMNO sebelum ini adalah kenyataan pribadi. Kerajaan memperuntukkan hampir 40 bilion bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur awam di Sabah termasuk pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo LPB Fasa 1A dan Fasa 1B. Timbalan Menteri Kerja Raya Ahmad Maslan berkata, kira-kira 13 bilion daripada jumlah itu merupakan projek infrastruktur di bawah Kementerian Kerja Raya KKR melibatkan 488 projek, manakala LPB Fasa 1A dan Fasa 1B pula bernilai 26.6 bilion. Projek itu dikendalikan KKR dan Kementerian Keuangan serta Jabatan Kerja Raya JKR Sabah untuk manfaat negeri.
Sementara itu, Ahmad berharap kelewatan pembinaan Fasa 1A LPB tidak akan berulang dalam Fasa 1B dengan berpandukan kepada objektif 5K iaitu kesejahteraan rakyat, kepantasan tindakan, kos yang munasabah, kualiti yang terjamin dan kebitaraan inovasi. Untuk mencapai 5K itu perlu ada pasukan ABCDE iaitu akrab, bijaksana, cekap, dedikasi dan etika yang tinggi kerana kerajaan Madani amat menitik beratkan soal tata kelola. Dalam pada itu, Ahmad juga berkata pengguna jalan raya juga boleh memuat naik aplikasi My Jalan bagi membolehkan mereka membuat aduan kerosakan jalan raya agar tindakan segera dapat diambil. Bekas pembantu Perdana Menteri Muhammad Yusof Rota akan diheret ke mahkamah atas tuduhan memiliki senjata api. Difahamkan dia kini sedang menyaman Datuk Seri Anwar atas tuduhan serangan seksual. Peguam Rafiq Rashid memberitahu Yusof akan menghadapi pertuduhan di bawah Akta Senjata 1960 Akta 206 di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Tiada pengakuan akan direkodkan di hadapan Magistrate S. Majeswari kerana kes itu akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Pada 12 September, Yusof didakwa atas kesalahan mengedar 305 gram ganja dan jika disabit kesalahan, dia berdepan hukuman maksimum penjara seumur hidup dan 12 sebatan. Pada 6 September, Yusof ditahan reman kerana disyaki memiliki senjata api dan dadah. Rafiq mendakwa penahanan anak guamnya melibatkan individu berkaitan politik yang mengada-adakan dan meletakkan barang bukti. Pertubuhan Peribumi Perkasa Malaysia Perkasa merayu pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk mempertimbangkan semula cadangan menukar cuti hujung minggu di Johor kepada Sabtu dan Ahad bermula 1 Januari 2025. Ketua Penerangannya Irwan Fahmi Dres berkata pihaknya ingin menyatakan beberapa faktor termasuk titah Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar semasa mengumumkan cuti mingguan hari Jumaat pada 1 Januari 2014. Pada masa itu baginda bertitah selepas solat Jumaat ramai yang tergesa-gesa untuk pulang ke pejabat sehingga ada yang meninggalkan masjid tanpa menunggu imam selesai membaca doa. Irwan Fahmi berkata Perkasa merasakan pengurusan pihak negeri Johor akan lebih mudah kerana tempoh waktu solat Jumaat adalah singkat jika cuti mingguan dikembalikan pada hari Sabtu dan Ahad. Katanya, Perkasa menyuarakan kebimbangan rakyat Johor yang sudah selesa dengan cuti hari Jumaat dan mungkin akan mengalami kesulitan dalam menguruskan diri dan keluarga jika cuti hari Jumaat ditukar kepada Sabtu dan Ahad. Justru, Perkasa bersama-sama dengan NGO Melayu Islam di Johor merayu sekali lagi agar pertimbangan dari pihak pemangku Sultan Johor akan mendapat perhatian yang sewajarnya. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.